Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa qala al-musannifu rahimahullahu tabaraka wa ta'ala wa nafa'ana fi 'ulumihi fid darain. Allahumma rabbi shrah lana sadrana wa yassir lana amrana wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma aftah lana futuhal arifin. Allahumma ja'alna minat tawwabin waja'alna minal mutatahhirin waja'alna min ibadika salihin. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah sama-sama kita meningkatkan kesyukuran, keimanan dan juga ketakwaan terhadap Allah. Yani kita usaha melakukan segala suruhannya dan menjauhi segala larangannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan bagi pada kita kejayaan, kebahagiaan dan juga kemenangan di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Tuan-tuan, saya nak ajak tuan-tuan dan adik saya sama-sama kita menghayati pembahasan Riyadhus Shalihin jilid yang pertama, bab benar, iaitu as-sidqu. Kata musannif, babus sidqi, bab nak menyatakan tentang benar, sisi syarak yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Benar adalah sesuatu sifat yang terpuji dalam Islam. Mana tuan-tuan, seorang itu kalau dia ada sifat benar dalam kehidupan dia, cakapan dia, perbuatan dia, hati dia, maka tuan-tuan, itulah memberi makna seseorang itu sudah ada ciri-ciri yang beriman dan dia sudah ada sifat mahmudah. Dengan benar itu akan melahirnya seseorang yang mempunyai sifat ikhlas dan bertakwa. Waktu tuan-tuan, ciri-ciri orang takwa, dia mesti ada sifat benar. Nah, dalam tingkah laku, perbuatan, cakapan. Dan tuan-tuan, tanda-tanda kata amalan seseorang itu akan diterima oleh Allah selepas pada dia mendapati hukum syarak ialah tuan-tuan ikhlas. Dan tuan-tuan, tanda kata seseorang itu ikhlas ialah dia ada sifat benar. Sebab itu tiap-tiap perbuatan manusia tidak diterima Allah kecuali apabila dilakukan dengan benar-benar dan ikhlas. Berarti tuan-tuan, ikhlas itu benar, benar itu ikhlas. Kalau seorang itu ikhlas, mesti dia cakapan benar, tuan-tuan, perbuatan benar, tindakan benar. Dan tuan-tuan, kalau tak ikhlas, maka sebaliknya. Oleh itu, benar adalah kunci untuk melakukan semua amalan yang diredai oleh Allah. Mana kalau seorang itu tuan-tuan buat amalan dengan ikhlas, itulah yang menyebabkan dia dapat keredaan Allah. Dan itulah tuan-tuan paling tinggi dalam kategori keikhlasan, iaitu nak keredaan Allah Subhanahu wa taala. Oleh kerana itu firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Surah At-Taubah ayat 119 yang bermaksudnya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan hendaklah kamu berada bersama-sama, sentiasalah kamu bersahabat, berkawan, bergaullah dengan orang-orang yang benar. Tuan-tuan, Allah suruh orang beriman. Bahkan sedangkan orang beriman tu tuan-tuan, orang yang beriman dengan Allah, dia mesti ada ciri-ciri ikut, ikhlas, takwa, benar. Tetapi tuan-tuan, Allah juga tekan dan tegas di sini suruh kita sentiasa ada sifat benar. Kadang-kadang kita tuan-tuan benar ketika kita setuju, benar ketika kita suka. Benar tuan-tuan ketika kita nak ingin dapat sesuatu. Tetapi tuan-tuan, ketika kita marah, kita tak setuju, kita benci, tuan-tuan, kita tak mau,
maka tuan-tuan sebahagian dia tak boleh benar, dia tidak boleh membenarkan sama ada cakapan, tingkah laku, perbuatan dan sebagainya. Itu tanda kata tak ikhlas. Ketika seketika benar, satu ketika pula tidak benar. Dengan si A benar, dengan si B tak benar. Nah, dia habaq kat si A, nah, aku ni alhamdulillah sekarang ada kerja ni, Allah bagi rezeki sekarang dah dapat sebulan 16,000 contohlah dia kata. Siapa dah cakap kat kawan tu 16,000 dan waktu hak betul. Contohlah ni tuan-tuan, pasal kawan tu tuan-tuan nah tak pernah duk hutang, tak pernah tuan-tuan nak duk memperlekeh dan kata-kata tak elok ataupun pandangan tak elok kepada dia. Dia cakap benar-benar. Cuba pula seorang lagi tuan-tuan, dia tak suka, kawan ni pula nampak tak apa ada, sagi ku habaq tanam 16,000 kira nak berhutang, bohong ah. Dah lah kira. Sebab tu tuan-tuan, benarlah dengan siapa sahaja, benarlah di mana saja kita berada. Sebab tu Allah bagi peringatan orang yang beriman, bersama, bergaul, berkawan, ambillah tanda yang benar. Firman Allah Subhanahu wa taala tuan-tuan pada ayat yang lain di surah Ahzab ayat 35, ya Allah sebut ciri-ciri orang beriman yang sempurna. Ciri-ciri orang berjaya dunia dan akhirat ada 10 sifat. Salah satunya was-sadiqina was-sadiqat, dan ialah orang-orang lelaki yang benar dari tingkah laku, perbuatan, percakapan, mendapati apa yang ada dalam hatinya. Itu seorang yang beriman dengan Allah, sama ada lelaki ataupun perempuan. Firman Allah pada ayat lain lagi, falau sadaqallaha lakana khairan lahum, surah Muhammad. Tuan-tuan, maka kalaulah mereka itu siapa? Orang munafik. Allah tuju kata-kata ni tuan-tuan, surah jikalau mereka itu bersifat jujur kepada Allah dengan mematuhi perintah Allah, sudah tentu yang demikian itu baik bagi mereka. Malangnya tuan-tuan, apabila seseorang itu buat ketaatan terhadap Allah, buat ibadat terhadap Allah, bantu-membantu, tolong-menolong sama-sama manusia, tetapi tuan-tuan dia tidak ada sifat benar, ini tidak ikhlas, maka tuan-tuan tidak ada nilai sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh kerana itu tuan-tuan, kata Imam Nawawi, Ali bin Mas'ud radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah wa innar rajula la yasduqu hatta yuktaba indallah siddiqan wa innal kaziba yahdi ilal fujuri wa innal fujara yahdi ilal nar wa innar rajula la yakzibu hatta yuktaba indallah kadzaban. Muttafaqun alaih. Daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya kebenaran itu membawa kepada kebaikan. Tuan-tuan, apabila seorang itu benar, dia bawa kepada kebaikan, sama ada dunia ataupun akhirat. Ini dibawa kepada ketaatan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Suatu tuan-tuan, saya contoh kisah masyhur Imam Syafi'i rahimahullah. Apabila dia nak pergi belajar tuan-tuan, dia ikut rombongan musafir perniagaan yang akan melintasi padang pasir. Maka tuan-tuan, mak dia kata, ni Syafi'i hang nak pergi ni, nah tak sah bawa barang banyak lah. Ni mak dia pun buh tuan-tuan, ni lipat lengan baju ni buh mah sini. Sampai tengah jalan tuan-tuan, nah perompak tahan rombongan perniagaan itu dan ambil barang-barang yang ada nilai. Tengok kat Syafi'i tak ada benar ada nilai. Wahai pemuda, takkan dalam musafir ni kamu tak ada bawa barang yang bernilai, ada harga? Kami cari dalam kelengkapan kamu tak ada. Syafi'i kata, ada, saya bawa. Di mana hal letak kami tak jumpa. Syafi'i kata, ini ada sini, ini ada sini.
Kalau tengok tuan-tuan, cerdik ke bodoh? Orang dah cari tak jumpa, pergi habaq lagi. Tapi itu benar. Pasal apa? Mak dia pesan, wahai Syafi'i, mak nak pesan kat hang duduklah di mana, apa berlaku pun sentiasa cakap benar. Allah akan bantu orang yang cakap benar. Tuan-tuan, apabila Syafi'i kata ada di sini, dia kata, kenapa kamu start di situ, kami cari tak jumpa, kenapa kamu habaq juga? Syafi'i kata, ini ialah pesan daripada ibu aku, so aku sentiasa cakap benar. Allah, tuan-tuan, campak dalam hati perampok yang ramai tadi, tuan-tuan, rasa insaf, rasa bersalah. Budak muda ni, kita ni, jangan ni kamu ikut rombongan ni, kamu nak pergi mana? Kamu kerja dengan mereka kah? Kamu bernega kah? Tak. Syafi'i kata, aku nak pergi mengaji. Tuan-tuan, Allah campak hidayat dalam hati ni. Hidayat tu milik Allah. Tuan-tuan, hidayat bukan kepunyaan sesiapa, kepunyaan Allah. Kita boleh jadi, tuan-tuan, pembawa hidayat, boleh jadi asbab hidayat, boleh cerita tentang hidayat, boleh terang tentang hidayat, tapi yang beri hidayat Allah. Itulah, tuan-tuan, asbab hidayat. Kerana cakap benar, tuan-tuan, Allah terbalikkan hati mereka yang merompok ni, tuan-tuan. Tukang, bolehkah kami nak pergi mengaji sama? Saya kata boleh. Jadi akhirnya mereka ni, tuan-tuan, ikut Syafi'i pergi mengaji. Dan tuan-tuan, sebahagian mengatakan mereka inilah jadi ulama di kalangan mazhab Syafi'i yang dipanggilkan Syafi'iyah. Kenapa, tuan-tuan? Benar. Kata, tuan-tuan, kata Nabi, apabila seorang itu, tuan-tuan, benar, membawa pada ketaatan. Bukan sekadar kata dia saja manfaat, tuan-tuan, orang lain yang di sekitar dia pun dapat manfaat bila benar. Dan tuan-tuan, bukan sekadar itu pula, tuan-tuan, apabila benar itu, tuan-tuan, ikhlas itu membawa kepada apa? Ke syurga. Masya Allah, tuan-tuan. Tujuan kita, tuan-tuan, hidup hari-hari, daripada kita lahir, bayi, kanak-kanak, remaja, dewasa, berumur, tuan-tuan, kita ada satu tujuan yang Allah bagi tahu kepada kita, bahawa Allah cipta kita untuk kita mengabdikan diri kepada Allah, ikut perintah Allah, sama ada suruhan ataupun larangan. Tujuan apa, tuan-tuan? Nak kembali syurga yang pernah kita mendiami dulu. Tuan-tuan, hari-hari kita duduk semayang, puasa, zakat, haji, main masjid. Walaupun nampak, tuan-tuan, kita cari keperluan untuk baiki kehidupan ahli keluarga kita, tetapi sebenarnya, tuan-tuan, kita nak ke syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya 2-3 hari lepas ada seorang kakak pada seorang yang baru meluk agama Islam baru sebulan lebih. Dua-dua perempuan. Adik dia masuk Islam dah sebulan lebih, dan akhirnya beritahu kepada kakak dia, mereka ni asal agama Kristian. Yang mana keluarga dia pun ni, tuan-tuan, daripada dua beradik ni ya. Dan tuan-tuan, apabila dia tahu kata adik dia masuk Islam, dia pun kaji tentang Islam, duk baca Bible, duk baca, tuan-tuan, tentang agama Islam. Satu hari dia pun telefon ke adik dia, hantar mesej, tanya beberapa soalan. Adik dia kata dia pun baru masuk Islam, tak boleh nak jawab, tak pandai nak jawab. Dia pun mesej kat saya, mesej kat isteri saya, buat perempuan, tanya boleh tak kakak dia nak telefon, nak tanya beberapa soalan. Perempuan saya kata boleh, tapi bagi ustaz masuk sama boleh tak? Dia kata boleh. Tuan-tuan, dalam perbualan sembang sejam, banyak soalan yang ditanya.
tentang Yesus, tentang Isa, tentang Musa, tentang Nabi kita. Tetapi tuan-tuan, saya nak kait dengan kata ke syurga tadi tuan-tuan. Soalan salah satu dia tanya tuan-tuan, kalau dia convert, kalau dia masuk Islam, adakah dia boleh masuk syurga? Kalau dia ni masuk Islam, adakah dia boleh masuk syurga? Sebab dia rasa dia baru masuk Islam, apa pun tak buat lagi, katalah kalau mati boleh masuk syurga ke tak? Semayang tak lagi, baca pun tak reti lagi. Tuan-tuan, adakah detik hati kita pernah tanya, adakah aku boleh masuk syurga? Kan kita tuan-tuan duduk semayang, baca Quran, main masjid, hanyut macam tu ni tuan-tuan. Sebelum masuk Islam dia tanya, tuan-tuan, siapa jawab cara umum, siapa-siapa pun boleh masuk syurga apabila dia mengesahkan Allah, mentauhidkan Allah, tidak syirik dengan Allah, walaupun dia tak dan buat apa. Alhamdulillah, petang kemarin dapat berita baik, dia akan angkat syahadah. Tuan-tuan, ada seorang sahabat Nabi baru masuk Islam, belajar apa benda lagi. Apabila tuan-tuan dia menyertai satu peperangan dengan Nabi, baru masuk Islam, menyertai peperangan, dia tanya Nabi, ya Rasulullah, kalau saya syahid hari ini boleh masuk syurga tak? Nah, kata Nabi, kalau kamu syahid hari ini, kamu layak ke syurga. Tuan-tuan, tengah duk makan kurma ni, baru habis sebelah, tinggal kurma tu tuan-tuan, menuju medan perang, syahid. Tuan-tuan, Masya Allah. Tuan-tuan, jawapan Nabi ni tak sama ikut individu tu. Ada hadis lain, seorang lelaki tanya, ya Rasulullah, kalau saya pergi perang, lepas tu saya syahid, adakah dosa-dosa saya diampun? Adakah dosa-dosa saya boleh ampun? Nabi kata, syahid boleh mengampuni dosa kamu. Dia punya tak puas hati, dia tanya soalan yang kedua, ya Rasulullah, kalau saya ni syahid, dosa saya diampun tak? Nabi kata, dosa kamu diampun. Dia punya tak puas hati, tanya soalan yang ketiga, 3 kali. Yang ketiga tu Nabi sebut apa? Nah, dosa akan diampun kalau ikhlas. Kalaulah ikhlas, dosa diampun. Syarat kamu ikhlas, ketika kamu perang, kamu tak patah balik, walaupun cedera macam mana pun, kamu tetap duduk situ. Sebab ada yang orang pergi perang tuan-tuan, dia syahid, tapi Nabi kata dia neraka. Sebab apa? Satu, tak ikhlas. Ada beberapa kisah yang syahid, tapi Nabi kata apa? Dia dalam neraka. Ada 2 kisah, ambil satu kisah, tak sempat. Dia mati dalam medan perang, orang semua kata baguslah dia, berjayalah dia. Tapi Nabi kata apa? Tak, dia dalam neraka. Sahabat kata, kenapa dia neraka? Dia mati syahid. Nabi kata, habis tengok jenazah dia macam mana. Tengok-tengok tuan-tuan, bawah dada dia ada pedang. Rupa-rupanya ketika dia sedang sakit tuan-tuan, cedera, ketika kena perang tadi, dia tak tahan sakit, dia pun letak pedang, jatuh diri di atas pedang, berarti dia bunuh diri. Itulah tuan-tuan, rajak balik keikhlasan dan benar apa yang kita bincang tadi. Mudah-mudahan Allah jadikan saya, tuan-tuan semua berada dalam golongan yang sentiasa tuan-tuan benar dan ikhlas, dan mudah-mudahan kita akan dapat ganjaran dan dijanjikan oleh Allah itu syurga di akhirat nanti, insya-Allah. Wallahu a'lam. Subhanallah wa subhanakallah, syallallahu astaghfiruka wa atubu ilaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma arhamna bil Qur'an. Allahumma ja'alna min taqabbal minna du'an tasmin wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Alhamdulillah, taqabbalallah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada satu pengumuman, insya-Allah selepas solat jemaah nanti kita ada solat jenazah. Jadi kita minta kerjasama semua, kita sembahyang jenazah dulu sebelum kita sembahyang sunat, insya-Allah. Sekian, terima kasih.
الله عليه. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم رب هذه وتتمه صلاة الخائمة أتي سيدنا محمد الوسيلة والقدر والشربة إنك لا تهلك الميعاد. Sidang yang rahmati Allah sekalian, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud apabila hati sedang berkhutbah janganlah kita bercakap-cakap, ada pekerja-kerja yang lara yang mana ianya memilangkan pahala Jumaat. Oleh demikian itu marilah kita sama-sama dengar serta Tuhan insya-Allah. Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'um bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Faya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. كما قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Sidang jemaat yang berbahagia, marilah kita bersama-sama bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benar takwa dan melakukan segala suruhannya dan juga menjauhi segala larangan atau pentegahannya.
Kerana insan yang bertakwa mendapat keberkatan di dalam kehidupannya. Di samping bahagia ia di dunia, sejahtera ia di akhirat kelak, insya-Allah. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah, mimbar pada hari ini akan membicarakan khutbah bertajuk kesederhanaan dalam perbelanjaan. Allah berfirman di dalam surah Al-Furqan ayat 67, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Yang bermaksud, dan juga mereka yang diredai Allah itu ialah yang apabila membelanjakan hartanya tiadalah melampaui batas dan tiada juga bakhil kedekut yang bersangatan. Dan sebaliknya, perbelanjaan mereka adalah betul sederhana di antara kedua-dua cara, yaitu boros dan bakhil. Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan hamba-hambanya untuk berhemah dalam menggunakan harta atau berhemat dalam perbelanjaan, yaitu tidak cenderung kepada terlalu kedekut dan tidak pula terlalu boros atau membazir. Oleh kerana itu, Islam menguji perbuatan boros. Sebaliknya, menggalakkan sifat berhemah dalam pengurusan perbelanjaan. Tegahan dan larangan bersifat boros juga sebagaimana yang dijelaskan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bazzar, yang bermaksud, sesiapa yang berjimat cermat, tentu Allah memberikan kekayaan kepadanya, yakni tidak boros. Dan sesiapa yang boros, tentu Allah memberikannya miskin. Dan sesiapa yang merendah diri kerana Allah, tentu Allah akan mengangkat derajatnya. Dan sesiapa yang bongkok ataupun sombong, nescaya Allah akan memutuskannya, yakni memusuhinya. Justru syariat Islam memberi peringatan akan bahaya as-saraf, yakni pemborosan, termasuk berlebihan dalam perbelanjaan. Sedang muslimin yang dirahmati Allah, secara umumnya kita mengetahui bahawa rezeki yang dikurniakan oleh Allah kepada setiap hamba-Nya merupakan kesenangan dan kemampuan kewangan adalah berbeza-beza. Ada yang luas rezekinya dan ada yang sempitnya. Namun itu semua adalah sebagai ujian dan dugaan untuk menilai sejauh mana kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala yang diberi kepadanya. Islam tidak menghalang umatnya berbelanja selagi mana sesuai batas kemampuan dan keperluan. Konsep kesederhanaan perlulah diterapkan dan diamalkan supaya tidak berlaku pembaziran. Walau bagaimanapun, ada di antara kita mempunyai kemampuan kewangan yang agak baik dan kukuh, tapi janganlah boros berbelanja dan membeli belah sehingga hilang akal. Bersederhana adalah jalan yang terbaik. Kita tidak perlu menghabiskan lebihan kewangan yang ada untuk barang dan perkara yang tidak penting. Bahkan jika lebihan dari keperluan itu disimpan sebagai tabungan, dapatlah digunakan pada waktu-waktu kecemasan luar jangka atau apabila ditimpa musibah serta bencana seperti mana musibah banjir yang melanda seluruh negeri kita baru-baru ini. Banyak kerosakan harta benda dan kelengkapan rumah yang sudah pasti perlu dibaiki ataupun diganti seandainya tiada simpanan sebagai awasan. Maka tentu kita terkapai-kapai mencari sumber bantuan kewangan.
sedang jemaat yang dirahmati Allah, dalam membicarakan tajuk pada khutbah kali ini, mimbar ingin menarik perhatian semua dengan fenomena pembelanjaan atas talian. Dewasa ini pelbagai aplikasi pembelian atas talian diperkenalkan kepada masyarakat kita. Sudah tentu perkara ini ada kesan baik dan buruknya kepada kita. Pelbagai produk dapat dibeli secara mudah dan hanya menekan butang beli di telefon, menekan butang beli di telefon bimbit masing-masing, dan produk akan sampai di depan pintu rumah tanpa perlu bersusah payah mendapatkannya ataupun pergi pada tempat jual beli. Namun harus ingat, kegilaan dan juga keseronokan membeli barang secara online tersebut kadang-kala membawa kepada ketagihan dan sukar dikawal. Bahkan ada kalanya barang yang tidak perlu juga dibeli kerana ada tawaran diskaun atau promosi potongan harga yang menarik. Oleh itu, dalam hal ini Allah memperingati kita menerusi firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Asy-Syura ayat 27. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walau basatallahu ar-rizqa li'ibadi ila baghaw fil ardh walakin yunazzilu biqadarin ma yasha' innahu bi'ibadihi khabirum basir. Yang bermaksudnya, dan kalaulah Allah memewahkan rezeki bagi setiap hamba-Nya, nescaya mereka akan melampaui batas di bumi dengan perbuatan-perbuatan liar durjana. Akan tetapi Allah menurunkan rezekinya itu menurut qadar yang tertentu sebagaimana yang dikehendakinya. Sesungguhnya Ia mengetahui dengan mendalam akan segala keadaan hamba-Nya, lagi melihat dengan nyata. Sidang jemaat yang dimuliakan oleh Allah, Islam menggalakkan sifat sederhana dalam perbelanjaan. Menyederhanakan perbelanjaan bermaksud berbelanja minimum setekat yang dapat mengawal ataupun menahan kehendak nafsu dan tidak pula memudaratkan atau menghalang kelangsungan hidup. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, jauhilah gaya hidup bermewah-mewahan. Sesungguhnya hamba-hamba Allah itu bukan orang yang bermewah-mewahan dalam kehidupan dunia. Dalam konteks ini, ibu bapa juga perlu menerapkan konsep kesederhanaan kepada anak-anak agar mereka tidak menggunakan aplikasi pembelian atas talian dengan sewenang-wenangnya. Pendedahan ini harus diberikan di awal usia mereka sebagai bimbingan dan tunjuk ajar di masa hadapan. Pastikan perbelanjaan mengikut kemampuan dan mengutamakan maslahat, yaitu utamakan keperluan asasi, kemudian keperluan tambahan, dan di akhir sekali barulah kehendak berupa perhiasan. Amalan berkongsi rezeki juga perlu diajarkan supaya keperluan asasi dapat dinikmati bersama, menyumbang pada tempat yang sesuai dengan kehendak agama, dan diredai Allah juga dikira sebagai bersederhana dalam perbelanjaan. Sekiranya masyarakat mengamalkan kesederhanaan dalam perbelanjaan, maka pembaziran sumber dapat dielakkan dan pelbagai masalah yang melibatkan kewangan dapat diselesaikan. Kemampuan kewangan keluarga akan kukuh dan masalah pengabaian tanggungjawab akan terhindar. Golongan yang kurang bernasib baik juga dapat dibela dengan sedekah dan sumbangan hasil daripada lebihan yang ada. Sudah tentu akan mendapat ganjaran yang lumayan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Seperti firman yang bermaksud,
Dan apa sahaja harta yang baik yang kamu nafkahkan, nescaya kamu akan diberi pahalanya dengan cukup, dan sedikit sekali pun kamu tidak akan diinanyai. Surah Al-Baqarah ayat 272. Muslimin sidang Jumaat yang dikasihi Allah, mengakhiri khutbah pada kali ini, beberapa kesimpulan dapat kita utarakan, yaitu: 1. Berbelanjalah secara sederhana atau berhemah merupakan tuntutan syariat Islam. Yang kedua, lebihan kewangan seharusnya disimpan buat kegunaan di masa hadapan. Yang ketiga, hindarilah pembaziran kerana itu adalah amalan syaitan. Yang keempat, berwaspada dan berpada-pada dengan aplikasi pembelian atas talian online supaya perbelanjaan kita terurus dengan baik. Yang kelima, berkongsi rezeki dengan kaum keluarga, seanak saudara, sahabat handai dan jiran tetangga yang mengalami kesusahan. Kesederhanaan dalam perbelanjaan mestilah diterapkan dalam setiap urusan hidup, termasuk dalam urusan perbelanjaan seharian. Seperti kata pujangga, penyakit akal itu bangga diri dan emosi, dan penyakit harta itu ialah pemborosan. Semoga kita semua termasuk dalam kalangan umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diberikan syafaat hasil daripada menjadikan baginda sebagai contoh ikutan dalam setiap aspek kehidupan kita di dunia ini. Termasuklah sederhana dalam perbelanjaan yang dibincangkan tadi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aminu billahi wa rasulihi wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlafina fihi falladzina amanu minkum wa anfaqu lahum ajrun kabir. Al-Hadid ayat 7. Maksudnya, berimanlah kamu kepada Allah dan Rasulnya, dan belanjakanlah pada jalan kebajikan sebagai sebahagian daripada harta benda pemberian Allah yang dijadikannya kamu menguasainya sebagai wakilnya. Maka orang-orang yang beriman di antara kamu serta mereka membelanjakan sebahagian daripada harta itu pada jalan Allah, maka tetap beroleh pahala yang besar di akhirat nanti, insya-Allah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu fa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina wa Nabiyyina wa Habibina wa Syafi'ina wa Zuhdina wa Maulana Muhammad. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala hubbahu asyrafal makasib wa a'zamal mawahib. Ahmaduhu subhanahu wa ashkuruhu ala ni'matil mata'im wal masharib. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul munazzahu 'anil naqais wal ma'ayib. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa usikum wa nafsi bittaqwallah, fa hiya sabilun najah wal falah. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fil Qur'anil azim, ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim,
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعلموا أن الله أمركم بأمر عظيم أمركم بالصلاة والسلام على نبيه الكريم فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ورضى اللهم عن الخلفاء الراشدين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والقرابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات يا رب العالمين اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا واشمل اللهم بعنايتك وتوفيقك جلالة الملك مولانا الأمير الكريم السلطان صالح الدين ابن المرحوم السلطان Badali Shah وولي عهده Tunku yang teramat mulia Tunku Syarafuddin Badali Shah ibn Sultan Salahuddin wa jami'al usratil malakiyah اللهم وفقهم للسداد وأصلح بهم العباد والبلاد واجعل التقوى لهم خير زاد إنك رؤوف رحيم جواد يا لطيفا بالعباد يا أرحم الراحمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون أقيموا الصلاة الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله. So, betulkan sah, penuhkan sah depan, penuh ruang yang kosong, samakan tumit. Astaghfirullahaladzim. Sililatul sadi fadal jamaati raka'ataini. Allahu Akbar. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
آمين. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. الله أكبر.
سمع الله لمن حمده. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك الدين. اللهم يا مالك الملوك يا ذا الجلال والإكرام كن عونا لإخواننا في فلسطين. اللهم انصر إخواننا في فلسطين. اللهم انصر المجاهدين في فلسطين وفي غزة وفي كل مكان وفي كل زمان. اللهم احفظ المسجد الأقصى. اللهم ثبت أقدامهم وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم أهلك الكفرة والمنافقين والمشركين واليهود والنصارى. اللهم بدد شملهم وشتت كلمتهم وزلزل أقدامهم وفرق جمعهم وقلل عددهم. اللهم سلط عليهم كلبا من كلابك. اللهم يا منزل الكتاب ويا مجري السحاب ويا سريع الحساب ويا هاذم الأحزاب اهزمهم يا الله. اهزمهم يا جبار. اهزمهم يا قهار. اهزمهم يا منتكم وانصرنا عليهم وانصرنا على اليهود والنصارى. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. التحيات المباركات الصلوات الطيبة. السلام عليك يا رحمة الله. السلام علينا وعلى عباده. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا اللهم صل وبارك. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله توكلت على الحمد لله الذي لم يتمش. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام. فحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام. تباركت ربنا وتعالى يا ذا الجلال والإكرام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض ما ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن كل الصحابة رسول الله أجمعين اللهم تقبل منا صلاتنا تامة واغفر لنا ذنوبنا عامة ولا تعذبنا يوم القيامة إنك على كل شيء قدير اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ورزقا حلالا طيبا ويقينا صديقا وعملا صالحا متقبلا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا يا الله بسوء الخاتمة اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدنا وارحمهم كما ربنا صغارا والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم الأموات اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم تقبل منا دعانا صلاتنا وأعمالنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم دعوهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام تقبل الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diminta ataupun jemput tuan-tuan bersama kita solat jenazah perempuan, nah. Kita tangguh sembahyang sunat dulu, kita terus sembahyang solat jenazah.